Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Hijrah 13 Ogos bersama saya Fazida Mustafa dan jurubahasa isyarat Hanafi Ismail. Berikut tajuk utama malam ini. Selesai perang pilihan raya, Perdana Menteri seru rakyat kembali bersilaturahim. Juga hanya Pulau Pinang lantik Ketua Menteri hari ini, selebihnya esok. Keputusan pilihan raya negeri PRN ke-15 di 6 negeri semalam rata-ratanya menterjemah hasrat pengundi yang menuntut jaminan isu-isu berkepentingan rakyat. Penganalisis politik Universiti Malaya, Dr. Muhammad Taufik Yaakob dalam analisisnya terhadap keputusan semalam berkata PRN itu juga memperlihat corak pemikiran pengundi yang menjurus kepada sentimen ke arah nilai-nilai kaum yang dibimbang mampu menjejaskan usaha memupuk keharmonian dan perpaduan untuk jangka masa panjang. Dr. Muhammad Taufik berkata mesej jelas pengundi dalam memilih pemimpin di kawasan mereka kali ini adalah walau apa yang terjadi, rakyat adalah punca kepada sumber kuasa wakil rakyat yang dipilih. Justru mana-mana calon atau parti yang tidak selari dengan aspirasi dan kepentingan pengundi akan ditolak. Secara keseluruhannya, saya berpuas hati dengan perjalanan 6 pilihan raya negeri yang telah diadakan pada 12 Ogos 2023. Namun, pada waktu yang sama, kita juga melihat bahawa kadar ratusan keluar mengundi begitu merosot dan rendah berbanding dengan pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Bagi saya, keadaan ini berlaku disebabkan oleh dua faktor utama, iaitu kelesuan politik yang dialami oleh pengundi-pengundi dan yang kedua, tarikh pengundian yang tidak sesuai diadakan pada pertengahan bulan. Bagi saya, pihak-pihak yang berkenaan, khususnya Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR dan kerajaan perlu memperbaiki dan mengenal pasti kelemahan-kelemahan ini bagi menarik lebih ramai pengundi untuk turun dalam pilihan raya yang akan diadakan pada masa akan datang. Dalam pada itu, Dr. Muhammad Taufik memiliki hujah tersendiri tentang peratusan keluar mengundi amat rendah berbanding pilihan raya umum ke-15 lalu. Jelas beliau, salah satunya adalah berpunca daripada kelesuan politik. Dr. Muhammad Taufik bagaimanapun bersyukur dan berpuas hati dengan proses demokrasi yang dijalankan di 6 negeri semalam yang disifatkannya berjalan lancar tanpa sebarang insiden yang boleh mencemari imej negara. Sementara itu, di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur tengah malam semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru rakyat dan semua pihak daripada parti-parti yang bertanding sama ada menang atau kalah untuk kembali bersilaturahim. Setelah bertarung bersungguh-sungguh, kadang-kadang suhunya agak panas, ini waktunya semua rakyat dari semua parti, menang atau kalah, harus bersilaturahim, menjaga keamanan negara dan menumpukan perhatian, mengangkat martabat negara dan membela nasib rakyat. Ini tumpuan kita. Terdahulu, Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan bersama-sama pemimpin Barisan Nasional dan Kerajaan Perpaduan berada di Pusat Dagangan Dunia WTC di Ibu Negara malam semalam bagi mengikuti pengumuman rasmi keputusan pilihan raya negeri. Kerajaan Persekutuan, jelas Datuk Seri Anwar lagi, pada masa sama menghormati keputusan PRN di Kelantan, Terengganu dan Kedah yang menyaksikan Perikatan Nasional PN mengekalkan kemenangan di negeri-negeri terbabit. Juga kepada semua yang lain, termasuk dari pembangkang yang telah mencatat kejayaan mengekalkan kuasa dan kerajaan di 3 negeri dan seperti mana kita maklum, keputusan adalah keputusan rakyat. Dalam sistem demokrasi, sama ada kita resah atau tidak dengan keputusan, kita harus hormat keputusan rakyat. Hormat dalam arti kata bersedia menerima keputusan dengan baik. Kalau ada apa permasalahan perundangan, protes itu dibuat mengikut jalur hukum dan juga peraturan yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya.
Perdana Menteri turut menzahirkan penghargaan kepada petugas SPR yang telah menjalankan tugas dengan baik serta anggota pasukan keselamatan khususnya polis diraja Malaysia yang membantu memastikan perjalanan pilihan raya berjalan lancar dan aman. Keputusan PRN 6 negeri itu menyaksikan Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang dimenangi PH dan BN yang membentuk kerjasama sebagai kerajaan perpaduan, manakala Kelantan, Kedah dan Terengganu di bawah pentadbiran Perikatan Nasional PN. Sementara itu, Barisan Nasional BN Pulau Pinang menerima keputusan pengundi dengan hati terbuka susulan kemenangan meraih 2 kerusi sahaja pada pilihan raya negeri PRN kali ini. Pengerusinya, Datuk Musa Sheikh Fadzil berkata pihaknya akan menganalisis punca kekalahan 4 lagi calon yang kalah. Datuk Musa ketika ditemui semasa pengumuman keputusan PRN Pulau Pinang berkata daripada 6 kerusi BN hanya menang 2 iaitu kerusi Dun Bertam menerusi Datuk Seri Rizal American Naina American dan kerusi Dun Sungai Aceh Rashidi Zinul. Kita bertanding, Barisan Nasional bertanding 6 kerusi. So kita menang 2 kerusi. So kita terimalah. Ini keputusan rakyat dah buat, kita terima keputusan dengan hati terbuka. Walaupun kita akan teruskan membuat postmortem tentang kelemahan kita dan adun-adun di kawasan tersebut akan terus berkhidmat untuk masyarakat, untuk rakyat dan adun-adun di kawasan lain pun yang UMNO, bahagian-bahagian UMNO kita akan terus bekerja, berkhidmat macam biasa. Tak ada masalah, kita tak putus asa, kita akan terus berjuang. Menurut Datuk Musa, kedua-dua adun BN akan menyokong kepimpinan Ketua Menteri Chow Kon Yew dalam kerajaan negeri. Jelasnya, keputusan semalam satu pengajaran yang perlu diterima semua pihak. Namun, BN Pulau Pinang menerima keputusan rakyat dan mereka yang tewas pasti meneliti punca kekalahan. Masih di Pulau Pinang, Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Chow Kon Yew hari ini mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri bagi penggal kedua. Kon Yew yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun, Padang Kota melafazkan sumpah memegang jawatan itu di hadapan Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak pada jam 9.30 pagi di Seri Mutiara. Majlis Istiadat mengangkat sumpah jawatan dan taat setia serta surat sumpah rahsia Ketua Menteri berlangsung di Seri Mutiara iaitu kediaman rasmi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak di Seri Mutiara, Georgetown hari ini. Saya, Chow Kon Yew, setelah dilantik memegang jawatan Ketua Menteri Negeri Pulau Pinang, adalah dengan ini mengangkat sumpah dengan sesungguhnya bahawa saya akan menunaikan kewajipan jawatan itu dengan jujur, dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Negeri Pulau Pinang dan kepada Persekutuan dan akan memelihara, melindungi serta mempertahankan Perlembagaan Negeri Pulau Pinang. Turut hadir isteri Kon Yew, Tan Lian Ki dan bekas Ketua Menteri Pulau Pinang yang juga pengerusi DAP Kebangsaan Lim Guan Eng. Kon Yew menang di Dewan Undangan Negeri Dun Padang Kota dengan majoriti 7,116 undi malam semalam. Kon Yew berjaya mendapat undian sebanyak 8,261 mengalahkan calon Perikatan Nasional PN Gerakan Heng Kun Leng yang memperoleh 1,145 undi. Gabungan PHBN memenangi 29 daripada 40 kerusi Dun Pulau Pinang pada pilihan raya negeri semalam. Pulau Pinang mempunyai 40 kerusi Dun dan 13 kerusi Parlimen. Istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar Negeri Sembilan bagi penggal baharu pula dijangka diadakan jam 3 petang esok di Istana Besar Seri Menanti, Kuala Pilah. Pun begitu, individu mana yang bakal mengangkat sumpah jawatan itu dilapor masih belum dimuktamadkan dan tertakluk kepada perbincangan. Pengerusi PH Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir pagi tadi sebagai individu yang memangku jawatan Menteri Besar. Beliau berkata pertemuan itu merupakan perkara biasa dan turut memuatkan pemakluman keputusan pilihan raya kepada baginda.
Justru jelasnya tiada penyerahan nama calon Menteri Besar kepada Tuanku Muhriz kerana ia belum dimuktamadkan oleh parti di peringkat pusat. Kepada ahli dan jentera parti dan semua penyokong tak kira daripada Barisan Nasional Pakatan Harapan agar dapat bersabar dalam masa yang singkat ini kita cuba selesaikan dengan cara yang terbaik bagi memastikan bahawa kelangsungan kerajaan perpaduan dapat dilaksanakan. Datuk Seri Aminuddin berkata demikian pada sidang media di kediaman rasmi Menteri Besar di Seremban tengah hari tadi. Semalam PH dan BN berjaya membentuk kerajaan negeri apabila mendapat majoriti 2/3 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN di negeri itu. PH menang 17 kerusi DUN, BN 14 kerusi manakala Perikatan Nasional PN memperoleh 5 kerusi DUN. Dalam pada itu, Majlis Pelantikan dan Angkat Sumpah Menteri Besar Kedah juga dijadual berlangsung di Istana Anak Bukit Alustar esok. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah menerusi undangannya kepada media memaklumkan majlis itu dijadual diadakan di Balai Mengadap Besar Istana Anak Bukit kira-kira pukul 9 pagi. Majlis Angkat Sumpah akan dibuat di hadapan Sultan Kedah Sultan Salehuddin Sultan Badlisyah dan akan turut dihadiri Setiausaha Kerajaan Kedah Datuk Norizan Ghazali. Pada PRN semalam, PN berjaya mengungguli 33 daripada 36 kerusi DUN. Pengerusi PN Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeneri ketika ini bertindak sebagai Menteri Besar Kedah sementara sehingga Menteri Besar baharu dilantik dan mengangkat sumpah. Selepas ini, nahas jalan raya korbankan kaki tangan Politeknik. Alhamdulillah bertemu kembali. Kerajaan Negeri Selangor mengotakan janjinya dengan mengisytiharkan bahawa Isnin bersamaan 14 Ogos sebagai hari kelepasan am bagi seluruh negeri. Dalam satu kenyataan kepada Berita Al-Hijrah yang dikeluarkan pagi tadi, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Datuk Haris Kasim berkata cuti hari kelepasan am itu diberikan sempena pilihan raya Dewan Negeri Selangor yang ke-15. Jumaat lepas, Datuk Seri Amiruddin Syari yang memegang jawatan Menteri Besar sementara dalam amanat khasnya mengumumkan Kerajaan Selangor akan memberi cuti pada 14 Ogos jika Pakatan Harapan dan Barisan Nasional berjaya membentuk kerajaan pada pilihan raya negeri yang diadakan semalam. Gabungan PH-BN memperoleh 34 kerusi daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN manakala Perikatan Nasional 22 kerusi. Sementara itu, 14 Ogos juga diisytihar sebagai cuti peristiwa di Negeri Sembilan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun mengumumkan demikian berikutan kejayaan gabungan PH dan BN memenangi pada PRN hari ini. Datuk Seri Aminuddin mengumumkan cuti peristiwa bagi Negeri Sembilan itu ketika berucap pada majlis meraikan kemenangan calon gabungan PH dan BN itu Seremban semalam. PH dan BN berjaya membentuk kerajaan negeri dengan PH memenangi 17 kerusi manakala BN 14 kerusi. Perikatan Nasional PN memenangi 5 kerusi di negeri itu. Polis menerima sejumlah 94 laporan berhubung kesalahan menggunakan nama dan kad pengenalan MyCard orang lain untuk mengundi pada PRN di 6 negeri semalam. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata Selangor merekodkan jumlah laporan tertinggi membabitkan kesalahan tersebut iaitu 48 kes diikuti Pulau Pinang 20 kes dan Negeri Sembilan 6 kes. Tan Sri Razaruddin berkata kesalahan tersebut membabitkan Seksyen 7 Akta Kesalahan Pilihan Raya kerana menggunakan kad pengenalan orang lain. Sementara itu, sebanyak 111 kertas siasatan dibuka daripada 181 laporan yang diterima melibatkan pelbagai kesalahan pada hari pengundian semalam. Manakala sebanyak 240 kertas siasatan dibuka membabitkan 1,951 laporan yang diterima melibatkan pelbagai kesalahan sepanjang tempoh kempen PRN di 6 negeri sehingga semalam. 78 kertas siasatan dibuka di Selangor, diikuti masing-masing 42 di Pulau Pinang dan Kedah, Terengganu 34, Negeri Sembilan 25 dan Kelantan 19.
Setakat semalam, polis telah menahan 15 individu iaitu 9 orang di Kedah dan masing-masing 2 di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Kesalahan lain yang dilaporkan adalah khianat bendera, mempamer logo politik, menghalang penjawat awam dan perhimpunan menyalahi undang-undang. Seorang kaki tangan Politeknik Mukah maut apabila kereta Perodua Beza yang dinaikinya bertembung dengan sebuah Perodua Alza yang dipandu seorang warga emas 8 malam semalam. Nahas berlaku di kilometer 7 Jalan Mukah Oya, kira-kira 157 km dari Sibu. Mangsa yang terkorban dikenal pasti sebagai Dimas Masri Hasnawi, 48 tahun. Ketika nahas, dia berada di tempat duduk bahagian hadapan kereta. Dimas disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Nahas berlaku semasa lelaki itu bersama isteri dan 3 anak dalam perjalanan dari Mukah ke Oya. Manakala Perodua Alza yang dipandu seorang lelaki berusia 74 tahun pula sedang bergerak dari arah bertentangan. Siasatan awal mendapati kemalangan dipercayai berlaku apabila Perodua Alza itu hilang kawalan dan memasuki lorong bertentangan lalu bertembung kereta mangsa. 4 penumpang Alza serta isteri dan anak-anak Dimas cedera. Mayat Dimas dihantar ke bilik mayat Hospital Mukah. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM melahirkan kebimbangan berhubung peningkatan kes dera di negara ini yang menjangkau purata 20 kes sehari. Susulan peningkatan itu, Menterinya Datuk Seri Nancy berkata pihaknya sedang mempertimbangkan pemasangan kamera litar tertutup CCTV sebagai syarat wajib pembaharuan lesen kepada pengusaha taska berdaftar di seluruh negara. So kita nak melihat nanti respon dan juga bagaimana kita akan bagusi perkara ini dan kita teruskan pelaksanaannya. Dari segi perundangan, prasyarat berkaitan pemasangan CCTV itu katanya telah termaktub di bawah Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska 1974 dan Peraturan-Peraturan Taska 2012. Tambah Datuk Seri Nancy, perbincangan di peringkat kementerian bersama pemain industri akan diadakan esok. Menyentuh isu taska yang terlibat dengan kes dera, Nancy memberi jaminan KPWKM akan meneliti semua aspek sebelum mengeluarkan sebarang arahan penutupan premis. Berdasarkan statistik, Malaysia mencatatkan 3,767 kes berkait kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan pelindungan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun 2023. Beliau berkata demikian selepas Majlis Penangguhan Pesta Sematan 2023 di Pekan Sematan. Johor berhasrat untuk membentangkan rangka kerja Hala Tuju Perjanjian Hijau Johor Green Deal dalam persidangan Asia Pacific Climate Week APCW 2023 November depan. Menteri Besarnya Datuk On Hafiz Ghazi berkata rangka kerja itu merupakan hasrat kerajaan negeri bagi mempersiapkan Johor dalam mendepani cabaran bencana yang disebabkan perubahan iklim global. Dato' On Hafiz berkata persidangan yang dianjurkan bersama United National Framework for Climate Change atau UNFCCC itu membolehkan pelan Johor Green Deal diperkemaskan lagi khususnya berhubung isu banjir menerusi perbincangan bersama pakar-pakar yang terlibat. Kita tahu bahawa di peringkat Kerajaan Persekutuan banyak projek-projek tempatan banjir telah diluluskan bagi memastikan bahawa kita dapat mengurangkan impak kesan daripada banjir. Tetapi adakah itu mencukupi? Seperti apa yang dibentangkan oleh Mr. Nicholas tadi, this climate change issue is something that is becoming more, I think, dangerous for the world as a whole dan Johor secara khususnya. Jadi saya tengok itu adalah satu peluang untuk kita buat penambahbaikan. Beliau berkata demikian pada sidang media APCW 2023 di Johor Bahru hari ini. Sementara itu, Pengurus Koordinasi Program UNFCCC, Nicholas Svaningsson memaklumkan persidangan APCW 2023 turut mendorong dialog serta perkongsian yang membuka jalan penyelesaian dan langkah konkret bagi menangani masalah perubahan iklim. There was a great interest. I mentioned Pakistan, South Korea, China, Sri Lanka, Thailand. All of them have been considered in this process here. But in the end, because of the very good response we got
the commitment, I would say, from the local government here and the support from the federal government in Kuala Lumpur, together with some very good partners such as Global Compact here in Malaysia, we became convinced that this is really the right spot to have it. Negeri Johor dipilih menjadi tuan rumah bagi APCW 2023 yang bakal berlangsung pada 13 hingga 17 November depan selain disertai kira-kira 2,000 delegasi dari 150 buah negara. Baik, kita berehat seketika. Selepas ini, kemunculan 3 buaya bawah simen gemparkan penduduk. Gubernur Hawaii Josh Green memaklumkan angka korban akibat kebakaran di daerah itu meningkat kepada 89 orang. Berdasarkan jumlah yang tinggi itu, kebakaran hutan Maui disifatkan kebakaran yang meragut nyawa terbesar dalam sejarah moden Amerika Syarikat. There are 89 fatalities that have been measured. Now, we were here just 2 days ago and the number was smaller, and it's going to continue to rise. We want to brace people for that. Sebelum ini, rekod kematian tertinggi akibat kebakaran hutan di Amerika Syarikat dicatat ketika kebakaran Camp Fire California. Kebakaran hutan pada tahun 2018 itu mengorbankan 85 orang. Semalam, wilayah Maui dalam kenyataan berkata usaha memadam kebakaran masih diteruskan di Lahaina, Pulihau Kihei dan Upcountry Maui yang telah merekodkan 80 kematian. Manakala Al Jazeera pula melaporkan hampir 1,500 orang dipindahkan ke pusat pemindahan kecemasan sementara. Pihak berkuasa juga hairan bagaimana api merebak terlalu pantas hingga menjejaskan kawasan resort yang bersejarah. Penduduk di sebuah kawasan perumahan di New Delhi dikejutkan dengan kemunculan 3 ekor buaya yang masih hidup dari bawah tanah. Sebelum itu, penduduk mendakwa sering terdengar bunyi aneh dari kawasan kaki lima yang sudah retak sebelum reptilia berkenaan keluar satu persatu. Detik cemas itu sempat dirakam dan meraih lebih 930,000 tontonan di Instagram. Menerusi klip video yang tular itu, orang ramai berkumpul untuk menangkap reptilia terbabit dengan menggunakan alat untuk menjerut kepala buaya terbabit. Ketika sedang bergelut dengan reptilia terbabit, seekor lagi buaya keluar dari retakan simen dan terlepas. Sementara itu, buaya ketiga masih tidak bergerak, tertimbus di bawah simen dan hanya menunjukkan ekornya. Ketiga-tiga reptilia terbabit dipercayai terperangkap dan cuba mencari jalan keluar. Arab Saudi buat pertama kalinya melantik seorang duta bukan pemastautin untuk wilayah Palestin. Naif Al-Sudairi turut dipertanggungjawabkan untuk berkhidmat sebagai Konsul Jeneral di Baitul Maqdis. Difahamkan Al-Sudairi juga tidak akan menetap di wilayah-wilayah Palestin sebagaimana dinyatakan kedutaan di Amman. Al-Sudairi berkata pelantikan ini adalah langkah penting sejajar hasrat Raja Salman serta Putera Mahkota Muhammad Salman untuk mengukuhkan hubungan dengan Palestin dan memacu rangsangan rasmi dalam semua bidang. Secara tradisinya, fail untuk wilayah Palestin dikendalikan oleh Kedutaan Arab Saudi di Amman. Riyadh sebelum ini telah mengulangi pendirian untuk berpegang pada kedudukan Liga Arab untuk tidak menjalin hubungan rasmi dengan Israel sehingga konflik dengan Palestin selesai. Sekian untuk malam ini. Saya Fazida Mustafa dan jurubahasa isyarat Hanafi Ismail. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.